Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jumpa lagi di pagi Ahad. Kelas bimbingan menjawab santai bersama Cikgu Gani. Sambungan semalam bab 10 tingkatan 4. Baik, tajuk kita hari ini kalau kita tengok ialah kedatangan imigran. Jadi sebelum kita masuk, kita kena tengok dulu analisis. Tengok jam berapa cikgu buat ni. Nampak jam tu 10.55. Baik, kita tengok dulu analisis berkaitan dengan kalau kita tengok ni penggunaan tenaga buruh luar. Okay, kita tengok sedikit analisis SPM. Okey, kita mulakan dengan analisis. Tajuk kita ni ialah penggunaan tenaga buruh luar. Muka surat berapa? 260 pula. 252, 258. Baik. Kalau kita tengok soalan ni, dia sambungan semalam. Semalam, kalau perasan, cikgu dah masuk tajuk bija timah. Hari ni, cikgu nak kongsi tajuk ini. Kalau kita tengok SPM, SPM yang keluar sekali saja, iaitu 2011. Dah lama benar tak keluar ni. Sebab dalam tajuk imigran ni, kemasukan ni, kita kena faham dua. Kemasukan buruh dari India, kemasukan buruh dari negara China. Cara masuk tu Baik, kalau kita tengok soalan 2011, dia tanya apa, dia jawab apa. Dia tanya 2011 tu ialah dia tanya apa? Kesan. Dia tanya senang je soalan. Soalan 2011, soalan 1, kita tengok. Dia tanya kesan kedatangan buruh. Kesan, kan tak boleh jawab Dia link dengan kebat warga asing. Kesan warga asing. Itu saja soalan yang pernah keluar berkaitan dengan buruh. Ini kebat lah. Jadi kalau soalan ini kalau keluar, walaupun ngelejat lah kita nampak soalan ini. Faktor-faktor kedatangan imigran. Kalau kita tengok di situ apakah faktor-faktor kedatangan imigran daripada negara China dan India. Cuba tengok dulu pelan-pelan perlahan-lahan kita tengok, insya-Allah kita boleh jawab lah. Okey, sama juga kita kembali dengan konsep kita. Bila kita nak jawab, kita kena ada 4M. 4M. Ini kena ingat selalu Kita nak membaca, kita nak menggaris, kita nak menjawab dan membaca semula. Okey. Kita kena kembali kepada itulah, barulah kita jelas boleh menjawab soalan. Sebab kalau ada soalan tak boleh jawab, tak guna juga itu kita tengok. Okey, baik. Kita dah nak pergi menjawab soalan ini. Okey, tengok soalan yang pertama. Faktor-faktor. Atas ni apakah faktor? Kita garislah faktor. Hijau tak apa, hijau dulu. Faktor-faktor kedatangan imigran China dan India. Sini mungkin kita boleh bagi satu, sini kita bagi satu. Sebab dia nak imigran Cina dan
Dia ada perkataan dan tu dan tu yang kita risau, tapi sama je sebab dia nak faktor. Dengan adanya biji timah, adanya getah, tambah pula soalan satu ini huruf Roman. Ini jawapan P, pendek. Yang pertama sekali kita nampak British ini yang memberi galakan dari pemerintah tu sendiri. Pemerintah ni British lah. Dan kita tengok kenapa dia galak, dia berkait sebab perkembangan. Ada perkembangan ni ada dua perkembangan ni ada dua. Kalau kita tengok perkembangan sektor pada waktu itu ada dua. Satu ialah perlombongan, satu lagi perladangan. Kita nampak situ jelas dua markah. Banyak lagi jawapan lain sudah tentu kalau dia orang hadir ni sebab apa? Mereka dijanjikan peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan yang banyak. Dan orang Melayu pun tidak menentang kemasukan mereka ini. Baik. Bagaimana cara dia masuk? Ini dua cara kedatangan imigran Cina. Dia nak Cina sahaja, bukan nak India. Kalau kita tengok yang pertama masih huruf Roman, jawapan pendek. Ini satu sistem kredit. Nanti cikgu akan terangkan dengan detail lah dalam kelas ni. Dan kita tengok sistem pengambilan kalau Cina dia datang waktu itu, kalau kerja-kerja di Lombok, mereka ni ada rumah kongsi. So mereka ni dijanjikan oleh orang tengah orang tengah ni yang menguruskan kemasukan dia orang. Okey, clear? Dah tanya tentang Cina, dia tanya pula tentang India. Jadi jangan terbaliklah. India ni senang saja India ni dia lebih mudah. Bila sebut India ni sudah tentu kita tak dapat lari daripada sistem kontrak dan sistem. Ini sebut betul-betul, jangan sebut Cikgu Gani. Dia sistem kan Gani. Nama lebih kurang Gani juga ni. Dua markah, dua saja poin pun. Di sini cikgu yakin. Kalau kita tengok sini, dia katakan maksud ramai yang akan hilang markah ni. Pertama sini ramai hilang markah. Kenapa cikgu kata ramai hilang markah? Sebab benda ini dia melibatkan hafalan. Gambar pula dua ini ialah berkaitan dengan Cina. Tadi cikgu dah bagi tahu kemasukan dia orang ni ada orang tengah. Ini adalah kalau kita kata kes tahu ini dia senang cerita. Bila orang Cina tu datang, dia kumpul satu tempat. Ini ialah ketua apa? Ketua bakal imigran. Ketua bila dia orang datang ni bos lah. Daripada Cina. Sorry ejaan Cina tu CHI, bukan Cina tu bangsa Baik. Singkih ini adalah orang-orang Cina yang datang tu tak mampu maka pembelajaran mereka ini dibayar ataupun diuruskan, dibiayai. Singkih ini adalah apa senang kita nak buat imigran dari Cina yang tidak mampu. Oleh itu dibiayai. Maksud dibiayai lah, maksud mereka datang ke Tanah Melayu ni kena kerja dan dibayar. Kena bayar semula, bukan free itu kita nampak di situ Yang ini kena cara lain tak ada, hafal lah.
Okey, soalan yang terakhir kebat. Semua dua-dua mengapa negara kita menjadi tumpuan? Dia link dengan soalan 2011 tu. Ini soalan yang cikgu rasa kebat yang paling mudah lah. Kebat, walaupun dia kebat, dia agak mudah sebab pengetahuan sedia ada tinggi. Ini pertama banyak lah. Ini contohnya kita bagi satu ialah peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan tu dalam bidang apa? Kalau kita tengok peluang pekerjaan yang dalam bidang contohnya pembinaan. Dari bidang apa? Mungkin perkilangan. Contohnya mana ni? Daripada Indonesia. Lepas tu apa lagi kita nampak? Kenapa dia orang datang? Ini yang paling penting. Negara kita ni politik stabil. Politik stabil. Nombor 3, negara kita aman. Ada lain-lain lah. Mana-mana yang munasabah. Okey. Pelajar nampak gayanya cikgu dah habis kongsi daripada bab 1 sampai bab 10. Jadi dah boleh tengok analisis yang cikgu masuk dalam grup. Tengoklah banyak kali. Nanti dalam kelas tambahan kita akan guna benda yang sama aja. Okey, itu saja. Terima kasih anak-anak atas tumpuan. Masih jaga diri masing-masing. Stay at home. PKP kita belum selesai. Kita jaga diri kita. Terima kasih.